Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wanakam, namaste, ni hao kepada seluruh penduduk Malaysia, khasnya kepada penduduk Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor ya. Okey, hari ini guys adalah hari Sabtu, 14 Januari 2023. Sekarang adalah pukul 11 pagi. Okey. Saya ingin berkongsi sedikit maklumat tentang dan maklumat tentang video tentang seorang superwoman Malaysia yang saya terbaca dan saya ternampak video beliau dalam WhatsApp group baru-baru ini ya. So superwoman yang saya maksudkan ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail ya. Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail. Okey, beliau adalah bekas Timbalan Perdana Menteri Wanita Pertama Malaysia, also bekas Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat, also bekas Presiden Parti Keadilan Rakyat. Sebelum ni dikenali sebagai Parti Keadilan Nasional ya. Saya ingat saya tahun 1998 dulu Parti Keadilan Nasional, sekarang dikenali sebagai Parti Keadilan Rakyat ya. Also bekas Presiden Pakatan Harapan Malaysia. And last but not least, she was also bekas ahli Parlimen Permatan Pauh for 4 consecutive terms. 4 consecutive terms selama 4 penggal berturut-turut. Dan hari ini saya cuba mencari sedikit maklumat tentang beliau di Wikipedia ya. So saya dapat maklumat beliau adalah seperti berikut. Okey. Beliau belajar di Kolej Tunku Kursiah di Seremban ya. Kalau lalu tepi highway nak pergi ke Johor ke Melaka, kita akan nampak sebelah kanan kita adalah Kolej Tunku Kursiah Seremban. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran ke Dublin, Ireland pada tahun 19, is not my mistaken, 1973 ya. Itu di awal-awal kelahiran saya dahulu 1973, di mana beliau mendapat ijazah dalam bidang gynecology ya, ataupun dalam bahasa Malaysianya mungkin lebih kurang pakar sakit puan lah. So something like woman disease gynecology. Okey, di universiti tersebut beliau menerima ijazah, menerima anugerah pingat Mas McNaughton Jones. Pingat Mas McNaughton Jones. Pelajar terbaik, orang Melayu pertama, orang Malaysia pertama dan juga wanita pertama Malaysia yang mendapat anugerah tersebut. Okey, jadi nama Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ni memang dah terpahat dan terukir indah sebagai pelajar hebat College of Surgeon di Ireland ya, di Ireland sana, di Dublin Ireland sana. Okey, sejujurnya bagi saya, pendapat saya lah, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ini tidaklah dikenali ramai sehinggalah berlakunya peristiwa penting dalam Malaysia pada masa itu, iaitu pemecatan suaminya ya. Pemecatan suaminya iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana dia merupakan Perdana Menteri yang ke-10 kita sekarang lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipecat dan ditahan pada tahun 1998 lagi. Okey, pada tahun 1998. Pada tahun 1999, saya ingat saya lah, pada masa itu saya berada di Keramat, Kuala Lumpur. Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail telah membantu menubuhkan Parti Keadilan Nasional. Ini saya sebut tadi, sebelum tu dikenali sebagai Parti Keadilan Nasional. Dan sekarang ni Parti Keadilan Rakyat lah. Ditubuhkan pada tahun 1999 dan beliau, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, memegang jawatan sebagai presidennya ya. Presiden yang pertama. Okey, beberapa minggu yang lalu saya sempat dan saya terlihat kisah beliau yang telah ditemu ramah oleh rancangan Nona TV3. Dan saya minta izin ataupun ihsan daripada TV3 untuk saya ulang siar ya, ataupun saya nak masukkan dalam YouTube saya temu ramah tersebut antara TV3 dan juga Datuk Seri Dr. Wan Azizah ya. Saya minta ihsan TV3 untuk saya masukkan dalam YouTube saya ya, Azli Zumaidi. Okey.
So, sebab bagi saya beliau ini adalah merupakan superwoman, Iron Lady, Sri Kandi of Malaysia, kerana beliau mempunyai kekuatan mental yang sangat hebat, yang sangat tinggi. Ya. Contoh isteri misali yang sentiasa bersama suami dalam susah dan senang. Itu yang penting. On top of that, dia tak kacau kerja-kerja suami. Ya. Dia tak kacau tugas-tugas suami. Dia ni bukan jenis penyibuk tugas-tugas suami. Okey, itu yang lebih penting bagi saya lah. Dia tak kacau suami dia, tak menyibuk untuk suami lah, tugas-tugas suami. Saya pun dah tengok video beliau yang saya akan share sekejap lagi. Dalam video tersebut, apa yang diberikannya adalah sangat Islamik. Sangat Islamik dan saya boleh katakan yang beliau adalah jenis isteri misali. Pada pendapat saya lah sebagai seorang Muslim, seorang Islam dan seorang manusia, my full respect and salute to you. Salute your passion and loyalty to your husbands, your family. You have taken care for so long to have this day. So my deepest honor to you as a wife, as a mom, as a lady, for standing strong and stay being such a humble person with a really, really great test. Okay, perfect combination of ilmu agama and duniawi. So from the bottom of my heart, I can see that she has passion, she has peace, and she has gratitude. Maksudnya beliau mempunyai sikap yang sabar, redha dan juga syukur. So ya Allah, please be bless Dr. Wan Azizah Wan Ismail. InsyaAllah, amin. Okay, let's see her video ya. Kita sama-sama tengok video beliau. Okay, ciao. Saya banyak kali juga dipandang hina dan dipandang rendah. Sebab saya ialah isi panduan, dipanggil gitu. Ataupun atau dicemuh apabila saya pergi kempen, dipusingkan muka, dipagikan belakang. Itu ada juga. Tapi saya pada diri saya, tak apalah, mereka tak kenal saya mungkin. Nona Superwoman Award 2022 kali ini, kami sangat berbesar hati Datuk Seri Wan Azizah sudi menerima penghargaan meraikan Wanita Inspirasi 2022. Thank you so much Datuk Seri. Alhamdulillah, saya rasa bahawa ini adalah satu yang sepatutnya dikongsi bersama. Wanita-wanita yang hebat di luar sana. Bukan saya saja. Mungkin saya terima bagi pihak. Datuk Seri yang pernah diberi kepercayaan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia, wanita pertama. Kalaulah boleh diceritakan sedikit kenangan ataupun detik waktu itu, apa perasaan Datuk Seri? Alhamdulillah, memang saya tak sangkalah. Saya merasakan alhamdulillah satu pengiktirafan kepada wanita yang saya rasa boleh kita tunaikan tanggungjawab kita, tugas kita dan untuk memperbaiki negara kita, pentadbiran negara. Jadi kalau saya sebagai TPM tu menolong ya, dan banyak juga yang saya menjadi koordinasi tentang apa-apa yang berlaku dan agensi-agensi dalam negara kita, itu menjadi satu corak pentadbiran yang boleh kita gabungkan. Kerana kadang-kadang kementerian-kementerian ini berjalan atau buatkan tugasan mereka secara berasingan. Dan bila digabungkan dan bila diadakan satu kesinambungan cara mana dia ditadbir dalam negara kita ini, itu saya rasa lebih comprehensive solution lah. Ya. Bagaimana negara kita boleh ditadbir dengan lebih baik lagi. Itu saya rasa tugas saya. Yang lain itu politik apa semua tu saya kurang mahir dalam segi itu.
Dan juga dalam erti kata saya sebagai Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, itu saya rasa sungguh penting sekali kerana dalam satu negara itu kita daripada unit-unit keluarga. Dan keluarga ni ada wanita, masyarakat ya, dan masuk kepada kanak-kanak daripada belum lahir sampai ke warga emas, sampai sebelum dia meninggal, dan juga kepada mereka yang terjaga dan mereka yang terbiar dan rentan, seperti mana gelandangan ya, orang Rohingya ataupun pelarian, itu semua terangkum dalam kementerian itu. Itu saya rasa saya belajar banyaklah. Dan insya-Allah kalau diberikan seseorang yang mentadbir dengan baik, saya ingat negara kita boleh push, boleh berada pada tahap yang lebih baik lagi daripada sekarang. Kalau dahulu Datuk Seri berjuang demi kekuatan Datuk Seri dalam perjuangan Datuk Seri sendiri demi anak-anak, demi keluarga. So sekarang ni kekuatan Datuk Seri itu kalau boleh dikongsikan? Saya berjuang demi Allah. Insya-Allah. Walaupun pada ada masa-masa saya ingat saya nak give up lah, letih lah. Ya, suami dalam penjara, anak-anak kecil nak belajar, nak bekerja sana, bekerja sini, politik saya tak mahir. Tapi kerana saya nak berjuang demi keadilan. Itu sesiapa pun ya, memang suami saya kena, memang keluarga saya kena. Diperlukan pembelaan itu adalah salah satu daripada tanggungjawab itu. Kita sebagai seorang Islam ya, tak kiralah yang dibela itu bukan Islam ke apa ke, mereka makhluk Allah. Itu saya rasa kekuatan saya dapatlah. Kalau tidak saya pun nak penat tau, letih kan. Dan nampak macam kadang tiada penghujung, tiada penyelesaian. Dan kadang ada juga masa-masa sekarang ni kita dah sampai ke satu tahap yang kita dah macam kita berjaya lah juga kan. Ya. Lepas tu berlakunya ujian pengkhianatan yang jadi macam ni, jadi kita balik kepada tahap yang mula balik. Mungkin takut sikit lah ya, daripada dengan COVID lagi, dengan bila ada pandemik ni, pendidikan anak-anak kita, ekonomi negara kita, dengan masalah kes-kes yang tak putus-putus ya. Dan juga apabila mereka didapati bersalah, nampak gaya mereka yang dapat layanan yang lainlah, bedalah ya. Ketika mungkin Datuk Seri rasa dipandang rendah, berasa terlalu lemah, detik-detik itu kalau boleh dikongsikan saat itu apa yang paling menyentuh perasaan Datuk Seri? Saya banyak kali juga dipandang hina dan dipandang rendah. Sebab saya ialah isi panduan, dipanggil gitu, ataupun atau dicemuh apabila saya pergi kempen, dipusingkan muka, dipagikan belakang. Itu ada juga. Tapi saya pada diri saya, tak apalah, mereka tak kenal saya mungkin ya. Dan bila tak kenal saya maka tak cintalah kan. Jadi tak apalah. Saya terima je. Tapi saya rasa saya nakkan redha Allah itu lah. Itu yang saya nak, yang buatkan saya kuat. Saya boleh tahan apa pun, katalah. Kalau kita imbas kembali kisah-kisah Nabi-Nabi dulu kan, dikatakan macam-macam. Jadi kalau ini sikit je lah kalau banding dengan mereka. Jadi saya, okey, kalau macam ni adalah ujian Allah, saya terima. Macam saya sekarang ni banyak juga dengar ustaz-ustaz lah cakap kan, patutnya sabarlah ujian kan. Patutnya redha je lah ya, apa yang berlaku kan. Ini sebab Allah nak uji kan. Betul. Kalau kita redha, alhamdulillah kan. Dan satunya kita bersyukur. After all lah, lepas semua ni, saya Allah bagi kan banyak juga. Kalau nak cemuh saya pun mungkin dunia ni pasang surut. Ya. Dunia ni boleh putar. Pusing. Ya. Kalau nak cemuh saya, cemuhlah. Datuk Seri, ada tak terfikir macam cukup-cukuplah kot nak masuk dalam perjuangan politik ni, macam bagilah anak-anak, bagilah suami saja yang ni. Datuk Seri mungkin jadi seorang suri rumah tangga yang sepenuh masa ke di rumah ke, ada tak terfikir untuk settle down macam tu? Saya banyak kali berfikir macam tu. Tapi bila ada masanya, bila datang masa bangun semula, kita akan bangun semula. Saya ingat masa kali kedua
Anwar masuk penjara. Itu memang sedih lah. Kita diberikan setengah jam litigation dan terus jatuh hukum, terus bawa daripada mahkamah sekutuan ke Sungai Buloh. Memang saya sedih lah, saya rasa. Saya ingat dah saya dah give out, dia dah keluar penjara dan akan ambil alih kan. Itu memang sedih lah. Tapi apabila saya fikirkan boleh kot kita insyaAllah. Kalau tidak, Allah tidak akan pilih kita. Allah tidak akan duga kita lebih pada kita mampu. Betul. Kalau kita fikirkan macam tu, Alhamdulillah. Kita rasa bersyukur kita dipilih untuk ujian ini. Ya. Tukarkan mindset. Tukarkan bagaimana kita melihat masalah yang kita hadapi. InsyaAllah. Tapi kita mohonlah pertolongan daripada Allah. Jangan harap pada makhluk. Betul. Betul. Datuk Seri, apa cabaran utama wanita-wanita di zaman 2022-2023 ni berbanding dengan wanita-wanita di zaman 70-an 80-an, Datuk Seri? Dia multitasking, banyak dia tugas-tugas yang wanita sekarang kena hadapi. Ya, sekarang ni kita alhamdulillah kita berpendidikan. Dah berpendidikan, kita insya-Allah kalau diberikan jodoh kita berkahwin. Kita ada anak, kita ada kerjaya. Betul. Untuk mengimbangi semua ini adalah satu yang bukan mudah. Ya, lepas tu anak kita satu lagi kita dah bersalin, kita dah badan kita pun dah affected ya. Lepas tu kita dah ada anak, lepas tu anak kita nak pergi sekolah, selalunya taska pun susah. Dia tidak ada support system sangat yang boleh memberikan kita kemudahan lah ya. Taska apa tu tak tadika. Tu kadang taska tu boleh percaya ke tak boleh percaya dan kadang gaji kita pun tak setimpal dengan bayaran. Jadi ni masalah-masalah yang hadapi. Lepas tu bila kita ada masalah kerja, balik ke rumah, kena tengok juga masak minum suami kan, tu tugas kita kan. Inilah bila ada peranan begini kita merasakan bahawa bebanan tu nampak gaya lebih lah. Tapi saya juga nak katakan dululah walaupun wanita tidak berkerjaya, mereka membesarkan macam mak saya kan. Mak saya membesarkan saya dan berikan dia tahu pendidikan itu penting. Ini adalah satu kita nak ada yang pengiktirafan untuk mereka yang bukan bekerja formal namun membina keluarga bahagia. Itu penting. Datuk Seri, soalan ini saya sering tanya kepada semua wanita-wanita superwoman. Siapa inspirasi wanita Datuk Seri? 4 yang dikatakan dalam syurga. Ya. Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Asiyah, ya, isteri Firaun. Ya. Sayyidatina Fatimah, ya. Satu lagi Sayyidatina Maryam. Ya. Jadi saya fikirkan siapa yang paling boleh kita emulate? Sayyidatina Fatimah. Ya. Kalau Sayyidatina Khadijah itu suami dia Rasulullah SAW, susahlah nak dapat macam tu kan. Jadi kalau Maryam, dia dipilih untuk melahirkan seorang Nabi yang menjaga dia dan dia tidak ada suami dan ujiannya memang satu yang ujian yang berat sehingga saya tidak dapat lakukan. Ya. Dan Asiyah suaminya Firaun. Ya. Dan Fatimah suaminya Sayyidina Ali alaihissalam. Jadi kalau boleh kita, tapi Fatimah meninggal awal ya. Tapi itu yang saya fikirkan, bagaimana kita nak melihatkan ya, dalam segi kata nak emulate ya, bagaimana menjadi wanita solehah insya-Allah. Itu pentinglah. Yang lain tu saya ingat semua kita boleh lalui sebab apa yang kita nak, yang saya katakan tadi, saya baru je dengar ustaz nak katakan sabar ya. Mesti sabar tu jaga. Berapa banyak nak sabar tak? Kita kena sabar. Kalau kita diuji, kita kena sabar. Ya? Itulah ujian kesabaran. Kalau tak uji, tak sabar lah kan. Satu kita reda. Kalau kita reda, what you don't mind doesn't matter. Syukurlah. Sebab kalau kita pandangkan apa yang kita ada, alhamdulillah. Kita ada banyak yang kita sepatutnya bersyukur. Kalau kita boleh nampak pun dah bersyukur.
Kita boleh duduk macam ni pun dah macam ni, macam Kifi pun dah bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan semak, dengan lawa, dengan apa semua kan. Ya, Alhamdulillah lah. Jadi kalau kita fikir macam tu, kita rasa okey je. Manis senyuman Datuk Seri. Semanis itu juga saya inginkan Datuk Seri, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya yang ni tak ada dalam soalan ni, saja nak tanya. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok video kita ni, apa kata-kata daripada lubuk hati Datuk Seri sendiri buat suami tercinta? Saya Alhamdulillah bersyukur kerana diberikan kesempatan berkahwin dengan seorang pejuang. Dan setakat ini Alhamdulillah lah. Sebab kadang saya fikirkan sebab kahwin dengan Anwar Ibrahim saya dapat jadi TPM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Datuk Seri, mungkin kata-kata akhir semangat kepada semua wanita Malaysia yang mungkin dalam keadaan sekarang mereka melalui pelbagai juga kehidupan yang kita tidak tahu dugaan-dugaan yang mereka lalui. So mungkin sedikit kata-kata semangat atau kekuatan yang boleh Datuk Seri kongsikan bersama semua wanita Malaysia. Macam tadi katakan, semua ni adalah ujian hidup. Kita lalui hidup ini perjalanan. Kita akan sampai ke penghujungnya. Apa penghujungnya? Kita maknanya yang terbaik adalah untuk husnul khatimah, ya. Fikirkan macam tu, dan itu rasa macam okey lah. Yang lain-lain tu semua kesampingan, ya. Kita ada kekuatan sendiri, wanita ni memang mempunyai kekuatan sendiri. Kalau kita nak melahirkan, nak membesarkan, nak menyusukan, nak menjaga anak-anak kita dan suami kita, insya-Allah. Tapi banyak doa, banyak zikir, jangan lupa. Itulah kekuatan kita semua, lelaki atau perempuan. Alhamdulillah, insya-Allah. So terima kasih Datuk Seri Wan Azizah kerana sudi menerima penghargaan kita Nona Superwoman Award 2022. Thank you so much Datuk Seri. Terima kasih.